seperti biasa hanyalah untuk konten TikTok. Jadi saya pohon supaya Jerlun tarik balik. Amatlah malang ketika enakmen syariah negeri-negeri semakin dicabar untuk dibatu nisankan. Kerajaan Madani dan segala agensi-agensinya tangkas merayakan dan meraihkan keputusan yang bakal melenyapkan sedikit demi sedikit bidang kuasa Mahkamah Syariah. Soalan saya, sejak ia dikuatkuasakan tahun 2019, berapakah kes membabitkan 16 kesalahan ini? Saya sebutkan beberapa seperti liwat, gangguan seksual, mengurangkan skala kurang berat, melaksanakan urus niaga riba dan menawarkan perkhidmatan maksiat yang telah dihadapkan ke Mahkamah Syariah. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, aku nak bersama dengan hampa hari ni, aku nak berkongsi dengan hampa. Tiba-tiba ahli-ahli parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri memanaskan balik keadaan kes ni Elin ni dengan membawa dakwaan-dakwaan palsu, menipu, membuat ayat sangkaan jahat terhadap kerajaan hari ini. Sebab yang berlakunya kes ini dicabar di zaman Perikatan Nasional Parti PAS memerintah. Tapi apabila mahkamah ni dia buat satu-satu keputusan, apa yang dah berlaku, kita dah dengar penjelasan ramai orang sangat soal kes ni Elin ni, dan apabila berlaku di zaman kerajaan hari ni kan, pelbagailah pertikaian sehingga terkait habis, sehingga raja-raja Melayu terkait habis semua kan, sehingga hadiah wang pun sampai biadab dan beberapa orang rakyat-rakyat ni pun menderhaka, biadab, kurang ajar kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga raja-raja Melayu, terutama sekarang ni MKI di bawah kerajaan, di bawah Sultan Selangor. Dan aku akan bawa dengan hampa hari ini bersama dengan ni ahli parlimen Jerlun daripada Kedah, dan aku akan bawa ni soalan Dr. Hafizah, ahli parlimen Parti Amanah daripada Pakatan Harapan, hanya satu-satunya kerusi di Kota Baru, Kelantan. Dekat Kelantan kita ada 2 ke 3 kerusi pembangkang, tapi kerajaan Madani punya ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. So lagi dia dekat dalam dewan tu, dia akan bertanya soal berapa banyak dah yang kes ni Elin cabar, antara 16 yang enakmen yang dicabar tu daripada diluluskan 2019 hingga 2024 ni, dah berapa banyak dah kes-kes yang dibuka, kes-kes yang didakwa. Tapi tak apa, jom kita dengar dulu. Aku akan bagi ulasan aku dan aku akan bawa lah. Tapi tak apa, kita dengar dulu ucapan daripada ahli parlimen Jerlun. Ni, dia boleh kata kerajaan perpaduan, kerajaan Madani ini meraihkan kemenangan kes ni Elin. Apa kepala lah dia ni. Sedangkan ini benda yang dicabar. Benda dicabar sebab apa? Berlaku pertindihan. So, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh ahli parlimen Jerlun dan disanggah oleh ahli parlimen Bangi dan beberapa orang lagi. Jom sama-sama kita dengar. Seperti biasa hanyalah untuk konten TikTok. Jadi saya pohon supaya Jerlun tarik balik. Apa yang lebih dikesalkan, selepas keputusan kes Ning Elin diisytiharkan, jelas kelihatan jentera-jentera kerajaan Madani, terutamanya media-media rasmi termasuk Bernama dan RTM, kelihatan tidak cukup tangan menganjurkan forum dan wacana bagi memberikan justifikasi dan mendokong tindakan Ning Elin. Ning Elin sangat bergembira kerana pada masa kini seluruh jentera kerajaan persekutuan seakan-akan mendokong tindakan dan kemenangannya. Amatlah malang ketika enakmen syariah negeri-negeri semakin dicabar untuk dibatu nisankan. Kerajaan Madani dan segala agensi-agensinya tangkas merayakan dan meraihkan keputusan yang bakal melenyapkan sedikit demi sedikit bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tan Sri dari Vietnam, Yang di-Pertua, standing order. Okey, standing order berapa dah? Baca kan? 36-12. Jadi Jerlun ada kata bahawa kerajaan Madani ini telah meraihkan dan merayakan keputusan Ning Elin. Saya percaya ini adalah satu kenyataan yang tak benar, sebab setakat yang saya tengok, apa yang telah dinyatakan oleh kerajaan adalah kerajaan menghormati keputusan Ning Elin dan akan melakukan sesuatu untuk memperbetulkan
sekiranya ada kelumpungan. Jadi untuk mengatakan bahawa kerajaan Madani ini meraihkan dan merayakan, saya fikir itu adalah satu kenyataan yang seperti biasa hanyalah untuk konten TikTok. Jadi saya pohon supaya Jerlun tarik balik kataan apa yang telah dinyatakan tu, sebab memang tak betul. Tak ada kerajaan Madani ini meraihkan atau merayakan keputusan Nick Elin. Hanya hormat keputusan mahkamah, yang mana sepatutnya semua ahli parlimen pun memang patut hormat keputusan mahkamah. Jadi saya fikir, saya mohon supaya ditarik balik. Terima kasih. Tan Sri Adil Pertua, saya ingin menjelaskan di sini bahawa maksud saya merayakan dan meraihkan itu berujuk kepada kemenangan Nick Elin dalam kes ini. Itu maksud saya. Jadi dalam hal ini saya tidak menyatakan secara spesifik kerajaan Madani. Jerlun, Ya. meraya dan meraihkan tu agak too harsh. Saya Sebut refer tadi kepada Nick kerajaan tidak merayakan dan tidak umumkan. Jadi eloklah ditarik baliklah perkataan Baik, itu seperti. saya perbetulkan sedikit ayat tu Tan Sri. Dan ayat tarik dulu, lepas tu nak tambah ayat lain. Baik. Boleh? Perkataan merayakan tu agak terlalu menikam dalam sangat. Baik, saya menarik balik kenyataan itu dan saya membuat pembetulan. Ya. Baik. Amatlah malang ketika enakmen syariah negeri-negeri semakin dicabar untuk dibatu nisankan. Kerajaan Madani dan segala agensi-agensinya bersedia untuk membuat sebarang tindakan yang munasabah untuk memastikan institusi mahkamah syariah dimartabatkan. Okey. Boleh pula hang cakap macam ni. Okey kan. Boleh pula dia cakap macam ni. Cuba hampa tengok balik ucapan dia awal tadi, dia boleh kata kerajaan hari ni nak membatu nisankan mahkamah syariah. Dia hanya berlaku pertindihan. Okey, aku buat kesalahan. Kesalahan tu ada akta, ada hukuman di mahkamah syariah dan di mahkamah sivil. Apabila kita dituduh, dia akan didakwa dulu di mahkamah syariah dan dia akan didakwa pula ke mahkamah persekutuan. Mahkamah sivil pula dengan mahkamah syariah. Dia akan berlaku dua kali. Okey, satu bab. Apabila berlaku antara orang bukan Islam pula. Kan, yang berlaku contoh macam liwat. Bukan Islam bersama dengan seorang yang Islam. Kalau yang Islam, dia hanya kena denda 3,000 dengan 2 tahun penjara. Okey, kita ambil lah. Kalau dekat mahkamah sivil, of course yang India ni, hak yang bukan Islam ni, dia akan didakwa di mahkamah sivil. Kan? Padahal kesalahan yang sama. Di mahkamah sivil, mahkamah persekutuan, 20,000. Penjara 5 tahun, 7 tahun. Adil kata ada, sedangkan perbuatan-perbuatan yang sama, hanya perbezaan dia hanya agama. Tapi tak apa, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Dr. Hafizah. Dia tanya soalan. Tapi soalan tak dijawab. Tapi dia kona kat tu, dia kona kat ni, dia nak berpolitik juga di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Jom sama-sama kita dengar. Okay. Terima kasih YB Exco atas jawapan tersebut. Soalan tambahan saya adalah, pada Februari 2024, Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Soalan saya, sejak ia dikuatkuasakan tahun 2019, berapakah kes membabitkan 16 kesalahan ini? Saya sebutkan beberapa seperti liwat, gangguan seksual, mengurangkan skala dan kurang berat, melaksanakan urus niaga riba dan menawarkan perkhidmatan maksiat yang telah dihadapkan ke mahkamah syariah di negeri ini. Kalau tidak ada, mengapa ini berlaku sedangkan kes-kes ini terjadi di negeri ini? Terima kasih. Terima kasih Kota Lama. Kita dengar. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, Kota Lama, apa sikap Kota Lama terhadap keputusan kes Nick Elin vs Kerajaan Negeri tersebut? Kota Lama setuju ataupun tidak? Saya jelas bahawa kes ini ataupun apa yang terjadi, kes Nick Elin menyaman kerajaan negeri adalah tentang isu bidang kuasa Dun Kelantan dalam menggubal undang-undang mahkamah syariah. Ianya bukan memperkecilkan atau menghapuskan kuasa mahkamah syariah, jauh sekali daripada isu akhirnya tidak mahu Islam dinobatkan. So bagi saya dia clear sebagaimana disebutkan oleh Tengku Maimun.
Ketua Hakim Negara kita yang menyebutkan bahawa apa yang terjadi adalah keputusan itu membetulkan, Ya, meletakkan kita membetulkan. di rail yang betul, Ya, mengikut semangat perlembagaan, bahawa apa-apa yang diputuskan dalam Dewan Yang Mulia ini mestilah tidak bercanggah ya. dengan apa yang telah tersedia di peringkat persekutuan. Ia adalah tentang bidang kuasa yang boleh dilakukan oleh dua ni. Satu ditentukan oleh ahli parlimen dan satu lagi ditentukan oleh kita, para pengubal undang-undang di negeri ini. Thank you. Ya, di atas kenyataan Kota Nampak Lama tengok, tadi, dia nak kita berpolitik di tau. negeri Kelantan ini, kita semua kesal dan rasa sedih dengan tindakan seorang Muslim yang membuat cabaran terhadap seksyen-seksyen yang sudah baik pun, yang telah dilaksanakan, sudah setahun dilaksanakan, telah diwartakan, dibincang di Dewan Yang Mulia ini dan kemudian diperkenankan oleh Tuanku As-Sultan untuk dilaksanakan. Bukan perkara yang biasa. Dan tadi Kota Lama ada bertanyakan soal apakah kes-kes jenayah pasca selepas daripada pelaksanaan kita ada kanun jenayah syariah, macam mana? Kita ada tindakan-tindakan walaupun kes itu tetap berlaku. Umpamanya dalam tahun 2022 ada 14 kes liwat berlaku. Pada tahun 2023 ada 8 kes liwat berlaku. Kalaulah sekarang ini, bagaimana kita nak ambil tindakan terhadap kes-kes yang melibatkan liwat? Cuba tengok, dia duk kona balik. Cabaran, Sedangkan pasca mahkamah keputusan sivil ada mahkamah. mah. Jadi perkara Seksyen 14 yang berkaitan dengan liwat sudah terbatal. Jadi kita nak buat macam mana? Sekiranya berlaku Mahkamah sivil ada. antaranya Mahkamah ialah persekutuan boleh dakwa dia. jenayah yang macam ini. Umpamanya dalam Seksyen 43, muamalat riba. Kerajaan negeri Kelantan telah membuat satu perkara yang cukup baik untuk menyelamatkan rakyat ini daripada terlibat dengan hukum yang telah dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Yang beringat kalau kita soalan tengok dalam mahkamah daripada sivil, dalam Dr. panel Hafizah tu, balik. apakah justifikasi yang boleh membatalkan seksyen berkaitan dengan muamalat riba? Ada ke tidak? Tidak ada. Kerana persekutuan sendiri tidak boleh untuk menggubal mana-mana hukum yang dianggap diskriminasi. Hukum riba hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam tidak terlibat. Jadi bila dalam penal code tak ada, dalam negeri pun tidak ada, di manakah tempat untuk kita selamatkan rakyat ini daripada apa yang nak dinyatakan oleh Al-Quran itu, apa yang telah dinyatakan oleh Al-Quran dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di negeri inilah perlunya kita gubal undang-undang yang nak menyelamatkan rakyat, yang undang-undang ini sudah tentunya yang bersabit terlibat dengan hukum syarak walaupun ia berkaitan dengan takzir. Jadi oleh kerana itu, nak selesai masalah ini perlunya ada gubalan undang-undang itu. Jadi apabila pasca keputusan Mahkamah ini sivil ada, kan? menyebabkan beberapa kes-kes hukuman-hukuman ini tertangguh. Walaupun begitu ada kes-kes lain, yang seksyen-seksyen lain yang tidak terbatal yang perlu diteruskan oleh mahkamah. Jadi saya ingin nyatakan bahawa memang ada kes-kes yang diteruskan oleh mahkamah. Tadi Kota Lama bertanya kes-kes dan sebagaimana saya nyatakan bahawa umpamanya dalam kes jenayah bagi tahun 2019 hingga 2023 kita sudah selesaikan 1,739 kes daripada 13,377 kes. Ini di peringkat mahkamah syariah. Dan dalam prosiding itu pun ini angka Januari, angka awal Januari. Maksudnya sekarang ini kita telah masuk Mac. Saya yakin bahawa dalam prosiding semakin mengecil, semakin sedikit. Apabila adanya mahkamah syariah. Jadi apabila ada pembatalan kepada beberapa seksyen, iaitu 16 baru-baru ini, ia menyebabkan kepada kelompangan kepada institusi mahkamah syariah untuk dinobatkan apatah lagi menjalankan kes-kes yang ada dalam prosiding. Jadi siapa yang bersalah? Okay, Tuan Speaker, sebab YB Exco dia belum jawab soalan saya. Yang khusus contohnya untuk kes liwat dan juga kesalahan tentang riba, sebab kita masih mengamalkan atau membenarkan bank-bank riba beroperasi di negeri ini. Saya bagi contoh. Baru-baru ini ada seorang pendidik dari Pasir Pekan dihadapkan dan dijatuhkan hukuman di mahkamah atas kesalahan merogoh dan meliwat pelajarnya contohnya. Mengapa kes ini tidak dibawa ke mahkamah syariah? Saya mahu tahu, adakah mahkamah syariah kita hari ini kompeten untuk mengendalikan kes-kes seperti ini? Contohnya tadi YB Exco menyebutkan bagaimana kes itu dibatalkan menyebabkan kita tak boleh nak mendakwa. Hikmah daripada pembatalan jenayah
liwat itu di Kelantan adalah kerana hukuman untuk penjenayah ini di peringkat persekutuan adalah 30 tahun berbanding dengan hanya 3, 6 dan 5 di Kelantan. Untuk Speaker, Mahkamah Sivil lagi tinggi, babe, daripada Kota Lama, Mahkamah Syariah Kelantan. jenayah, sekiranya jenayah itu termasuk dalam jenayah rogol itu di bawah sivil. 56, ya, 356 inilah yang mengongkong dan menyempitkan hukuman-hukuman di bawah mahkamah syariah. Jadi mahkamah syariah ni sepatutnya diberi nafas yang baru sebagaimana berlakunya pada Jun 1988, di mana pindaan perlembagaan persekutuan telah berlaku, iaitulah perkara 121-1A yang memberi nafas yang cukup baru kepada mahkamah syariah. Dan mahkamah syariah ni boleh melaksanakan apa sahaja bidang kuasanya yang tidak ada di dalam persekutuan. Jadi barulah kita dapat laksanakan secara baik dan dapat menetapkan hukuman-hukuman yang telah ada di dalam hukuman syarak itu. Kita belum lagi bercakap soal hukuman hudud, kisos yang enactment kanun jenayah syariahnya sudah lengkap di Kelantan. Dan yang kita laksana pun, yang takzir ini pun, bukan setakat hudud kisos, telah pun terbatal kerana cabaran bagi yang tidak ada locus standi pun. Tetapi ini menggambarkan suatu perkara yang menyedihkan kita pada hari ini, pada fasa ataupun pada zaman ini. Jadi Dia tak jawab hukum yang pun berkaitan ni. dengan apa kes rogol Dah nak apa habis semua lah. sekali pada sivil lah. Tapi sivil ini pun satu macam juga. Kalau liwat macam kes Iki Putra, kenapa sampai hari ini Iki Putra tidak didakwa, dibebaskan sampai hari ini? Kenapa? Dalam sivil dia pun maknanya kalau petik Iki suka sama Putra. suka selesailah, tak ada masalah. Jadi banyak kes yang tidak dapat diselesaikan. Sekiranya institusi mahkamah syariah ini tidak dinobatkan dan legislatiflah untuk memberi pindaan kepada ruang pindaan kepada perlembagaan, itu sebaiknya. Okey. Sat-sat pun dia pun petik juga soal Iki Putra. Apa yang kau faham Iki Putra ni? Okey, first kali dia didakwa di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Dan apabila dia dah didapati bersalah, tiba-tiba dibawa ke Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil pula. Jadi apa hal dia hanya buat satu kesalahan, dia dituduh melakukan satu kesalahan, tetapi didakwa dia dibicarakan dan juga didakwa di dua mahkamah. Mahkamah Syariah dan Mahkamah Persekutuan. Itulah yang dipertikaikan di depan hakim. Sebab tu hakim tutup kes tu sebab depa dah bagi macam peguam dia dah bagi poin yang tergantung sehingga kan hakim pun jadi okey, faham kan? Apa Iswardi selalu cakap, aku pun lupa lah apa ayat tu. Ibarat kata-kata, alasan dan hujah yang tergantung. So, hakim pun menerima keputusan, mula-mula Mahkamah Syariah buat keputusan. Lepas tu Mahkamah Persekutuan pula kena didakwa di Mahkamah Persekutuan. So, jadi tak adil. Tambah-tambah pula kita orang Islam. Kita melakukan liwat bersama dengan orang bukan Islam. So of course lah yang bukan Islam, Mahkamah Sivil tu, Mahkamah Persekutuan tu, kita ni kena pergi mahkamah hak yang syariah dulu, tiba-tiba kena bawa ke Mahkamah Sivil pula. So keadilan mana? Dan dengan hukuman tu, lebih baik Mahkamah Sivil lebih besar sampai 30 tahun, macam berpuluh ribu dan tempoh penjara tu pun panjang. So mana yang lebih adil? Mana yang lebih, kalau macam kita nak kata hudud kan kita tahu dia punya hukuman dia berat kan, ada yang berat, ada yang sangat-sangat berat, ada hak yang ringan, tapi yang berat, so seperti mana Dr. Mazhar pun kata, lebih baik sivil lebih syariah daripada syariah Kelantan. Jadi apa hak yang diperkatakan tadi, aku baca juga komen kepada hak yang soalan Dr. Hafizah ni kan. Lepas tu ramai sangat orang komen, dia kata anak didik Eddie ni pusing-pusing jawablah soalan kan. Lepas tu ada lagi yang ditanya berapa tindakan mahkamah pun tak jawab lagi kan. Untunglah jadi esko, tak faham soalan pun dapat jadi esko kan. Orang tanya kan, dia tanya orang semula. Orang tanya dia, Dr. Hafizah tanya dia, tapi dia pula tanya balik soalan kepada Dr. Hafizah kan. Lepas tu ada yang komen sebiji macam presiden kan, soal lain jawab lain kan.
Okey, lepas tu ada yang komen juga, Dr. Hafizah kenapa tidak berkeras nakkan jawapan. Dekat page Propas kata Dr. Hafizah rendah-rendahkan keputusan ini. Oh, itulah dekat page dekat puak-puak walaupun ni kata atas apa keputusan hakim ni, Dr. Hafizah ni ahli-ahli parlimen daripada kerajaan ni merendah-rendahkan. Sedangkan kita nak keadilan. Okey. Cuba abang tengok Sultan Negeri Kedah, Sultan Selangor dan beberapa orang sultan dah keluarkan kenyataan, dah keluarkan titah tak mau di dalam negeri mereka ni, negeri sultan-sultan ni, negeri di bawah Raja-Raja Melayu ni bertentangan dengan perlembagaan, bertentangan dengan Mahkamah Persekutuan. Kenapa tiba-tiba sultan keluarkan kenyataan ni? Of course lah sultan pun faham. Tapi yang di bawah ni sengaja buat-buat tak faham dengan menggunakan model Islam terancam, Islam itu, Islam ni. Pakai akal lah sikit, bagi faham sikit. Jadi itulah, tak payah duk nak teruk-teruk, jangan duk aibkan orang, jangan duduk fitnah orang, jangan duk menipu, jangan duk gunakan gelaran-gelaran jahat seperti mana ahli parlimen Jerlun tadi kata, oh kerajaan merayakan keputusan Nik Elin. Kan, sehingga membatu nisankan. Babe, kalau membatu nisankan, kita tutup Mahkamah Syariah, babe. Kalau kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan, membatu nisankan kejayaan ataupun kemenangan Nik Elin, Mahkamah Syariah dah tak wujud. Mahkamah Syariah pun dibubarkan, bangunan tu pun ditukar kepada mahkamah lain pula. Fikir bagi logik sikit. Ada beberapa kes yang di bawah kuasa kerajaan negeri ataupun di bawah kuasa mahkamah syariah negeri, itu dia punya kerja. Faham tak? Ini kerja-kerja yang Mahkamah Persekutuan yang termaktub di dalam perlembagaan. Itu kerja Mahkamah Persekutuan lah, Mahkamah Sivil. Faham tak? Kan? Ini apabila sengaja buat-buat tak faham, kan, sengaja tambah pula berlaku tu, yang dicabar tu orang negeri Kelantan, berlaku di negeri Kelantan, dan sewaktu tempoh dicabar tu sewaktu pemerintahan kerajaan Parti PAS, Kerajaan Perikatan Nasional. Takkan daripada awal hampa tak boleh tutup. Bila masuk mahkamah, dia akan ada tempoh dia, perjalanan dia. Tak payah duk nak corner, tak payah duk nak spin. Aku harap hampa semua faham lah. Kan? Jadi terima kasih banyak, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Fikirlah geng. Jangan duk menipu rakyat. Faham? Assalamualaikum.